Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Dan selamat menyertai pusingan kedua, Dr. Lee's Method. Dan ini revision, ulang kaji, berasaskan cabaran grammar 38 hari sebelum ini. Jadi sebelum dan sekarang masih buku ini. Pusingan kedua. Tetapi soalannya tidak sama sekali. Maksudnya jikalau kamu pernah membeli buku ini, maka kamu siap buku ini sekarang buat lagi latihan. Sebab latihannya tidak sama. Seperti saya telah menjelaskan di video-video sebelum ini. Tidak kira kamu sekolah rendah, sekolah menengah, atau orang dewasa. Asal kamu ingin mendalami tata bahasa, grammar, English grammar, kamu mesti tahu 38 bab. Yang 38 ini. Ini tahap 1. Kalau tahap 2 mesti tahu juga, mesti ada. Kemudian soalannya semakin susah. Sampai ke tahap 7 pun kamu mesti mempelajari 38 bab ini. Contohnya nouns, pronouns, adjectives, adverbs, tenses. Okay, question words, punctuation. Okay, semua ini mesti belajar. Jadi sampai ke tahap 2 38 bab ini masih mesti belajar. Setiap tahap yang kamu meningkat 38 bab ini akan ikut sampai terakhir. Dan setiap bab contohnya contohnya level 2 tambah lagi sedikit soal sedikit topik. Jadi level 3 38 ini tambah lagi 2-3 topik sampai ke tahap 7. Jadi kamu sampai ke tahap 7 sekalipun, saya tengok tidak lebih daripada 50 bab. Tapi ini level 1, 38 bab. Sebab yang 38 bab ini dimestikan, diwajib untuk kamu pelajari. Dari tahap 1 sampai ke tahap yang tertinggi. Dan setiap tahap soalannya semakin mencabar, semakin susah, semakin berputar-putar dan kamu kena fikir baru boleh buat. Okay, so sekarang pusingan kedua ada lain sedikit kaedah pengajaran kalau kita banding dengan pusingan pertama. Sebab pusingan pertama saya mengajar buku ini dari muka surat 1 hingga muka surat 132. Setiap soalan saya mengajar di YouTube channel saya. Lebih kurang 60 video saya muat naik. Demi atau untuk habiskan buku ini seperti saya janjikan. Sebab apa? Kebanyakan daripada kamu, banyak orang sebenarnya yang membeli buku ini. Sampai sekarang masih ada orang yang membeli. Masih ada orang yang menempa buku ini. Jadi, seperti saya pernah janji, asal kamu beli buku ini, saya akan muat naik video dan saya akan mengajar dan mengulang kaji dengan kamu setiap soalan dalam buku ini. 1324 soalan saya habiskan dalam lebih kurang 60 video saya mengajar. Jadi jikalau kamu balik ke cabaran 38 hari, kamu boleh ikut dari muka surat pertama buku ini sampai ke muka surat terakhir. Saya ajar semua. Dan sekarang ulang kaji pusingan kedua. Ulang kaji buku ini juga, tetapi soalannya tidak sama. Tidak sama dengan buku ini. Jadi sekiranya kamu membeli buku ini,
Sekarang kamu ikut lagi ini, pasti kamu sangat pandai dapat mendalami pengetahuan kamu dalam 38 bab ini sebab soalannya berlainan. Kamu mengikuti 2 pusingan 38 bab ini, pasti kamu lebih pandai, lebih memahami. Dan kaedah, pertama kali saya mengajar buku ini, saya tidak beri latihan. Saya tidak memberi kerja rumah sebab kebanyakan daripada kamu membeli buku ini. Jadi kerja buku kamu ialah, kerja rumah kamu ialah membuat latihan di dalam sini. Kemudian menonton video supaya kamu boleh tengok sama ada kamu mendapat jawapan yang tepat ataupun kamu benar-benar memahami apa yang kamu buat. Untuk pusingan kedua ini saya ada kaedah yang berlainan, yaitu saya mengajar satu bab. Bukan satu bab, satu latihan. Apa-apa bab sahaja saya ajar latihan. Satu latihan dan saya beri kerja rumah. Satu. Berasaskan latihan yang saya ajar. Video yang baru, saya mula dengan pembetulan kerja rumah. Lepas itu baru buat latihan baru dan saya berilah kerja rumah. Begitu. Okay? So, ini kerja rumah yang saya beri untuk video yang baru habis, baru lalu. Ini video sekarang dan ini kerja rumah sekarang. Tapi kerja rumah ini kita akan buat pembetulan di video yang akan datang. Begitu kaedah saya. Proper nouns. Bahasa Melayu, proper nouns ialah nama khas. Nama yang kita beri kepada orang, binatang, benda ataupun tempat. Kita gunakan huruf besar sebab itu nama yang kita beri kepadanya. Dan perkataan yang mempunyai huruf besar ini dipanggil proper nouns ataupun nama khas. Tengok di sini, inilah kerja rumah yang saya beri. Kumar comes from India but lives in Pakistan. Yang mana huruf besar? Kumar, India, Pakistan. Sebab apa? Kumar nama orang, India, Pakistan nama tempat. Mesti huruf besar. Jadi Kumar, India, Pakistan itu dipanggil nama khas ataupun proper nouns. Miss Lim is a teacher in SMK Abdul Razi. Miss Lim, MP huruf besar nama orang. SMK huruf besar Sekolah Menengah Kebangsaan. Abdul Razi, AR huruf besar sebab nama sekolah. Madam Pang works in Ong and Tan Company. Madam Pang nama orang, MP huruf besar. Tan and Ong TO Company C huruf besar sebab itu nama syarikat. So Madam Pang, Tan and Ong Company dipanggil proper nouns, nama khas. City bought a dress in H&M in Malacca. City S huruf besar, HM huruf besar, Malacca M huruf besar. City nama orang mesti huruf besar. H&M nama syarikat dan Melaka nama tempat. Jadi semua huruf besar. Jadi City H&M Melaka dipanggil proper nouns ataupun nama khas. Dina's kitten Mimi is very cute. Dina nama orang, Mimi nama anak kucing. Jadi dua-dua pun huruf besar. Roland drives a Honda Civic to work. Roland R huruf besar, Honda Civic HC huruf besar. Jadi Roland nama orang, Honda Civic nama kereta. Jadi semua mesti huruf besar. Yang perkataan yang mempunyai huruf besar, yaitu nama yang diberi kepada orang, binatang, benda dan tempat dipanggil proper nouns, nama khas. Okey? Sekarang saya mengajar kamu lesson 4. Lesson 4 ialah collective nouns. Yang memang collective nouns satu bahagian daripada tata bahasa. Tetapi collective nouns dipanggil penjodoh bilangan berkumpulan. Dan ini kamu mesti belajar sebab apa? Ia telah ditetapkan. Contohnya dalam bahasa Melayu sebuah buku. Kamu tidak boleh begitu saja buku tulis buah. Kamu mesti ingat untuk benda-benda yang besar
peti ais kah, meja kah, kerusi mesti gunakan buah. Kalau yang bulat-bulat itu dipanggil biji. Sudah ditetapkan. Kita tidak boleh tanya bagaimana kita tulis ini ya, mengapa mesti tulis begini. Kamu tak boleh tanya soalan sebab apa. Ini sudah ditetapkan dalam bahasa Inggris. Oke? So katakan sekumpulan askar, kita panggil an army of soldiers. Army itu tentera. Setentera atau sepasukan tentera. Yang army ini digunakan untuk sekumpulan askar. A band of musicians, sekumpulan ahli musik. A choir of singers, sekumpulan penyanyi. Jadi yang ini semua dipanggil kumpulan. Sekumpulan atau sekelas pelajar, a class of pupils. A crew of sailors. Sailors itu pelaut. Kalau pelaut kumpulannya dipanggil crew. A company atau company of actors. Actors itu pelakon. Sekumpulan pelakon dipanggil a company of actors. A gang of thieves. Pencuri sekumpulan dipanggil a gang of thieves. A party of friends. Sekumpulan kawan-kawan. A staff of teachers. Sekumpulan guru-guru. A team of players. Sekumpulan pemain bola atau sepasukan pemain bola. Jadi yang digariskan itu harus kamu ingat. Ini kata kerja rumah kamu. A dash of musicians is performing in the concert. Waktu saya cakap dash maksudnya tempat kosong. Jadi sekumpulan ahli musik dipanggil apa? Tulis di sini. Oke? Dan kumpulan ini dipanggil collective noun. A dash of teachers is having a meeting in the principal's office. Sekumpulan guru dipanggil apa? A dash of singers is singing on the stage. Sekumpulan penyanyi dipanggil apa? I went to Ipoh with a dash of friends. Sekumpulan kawan-kawan dipanggil apa? And dash of soldiers is marching in the field. Sekumpulan askar dipanggil apa? Marching berkawat. Okay? There is a dash of sailors at the harbor or in the harbor. Pelaut sekumpulan panggil apa? Harbor ialah pelabuhan. The rich man's jewelry was stolen by a dash of thieves. Sekumpulan pencuri dipanggil apa? Jewelry ialah barang-barang kemas. The coach is training a dash of players in the field. Sekumpulan atau sepasukan pemain dipanggil apa? Coach ialah pelatih atau juru latih. There is a dash of pupils in the hall. Sekumpulan pelajar dipanggil apa? Oke, ini kerja rumah kamu. Jangan lupa buat. Oke, baik. Ingat, sekarang kita sedang menyertai program Dr. Lee's Method Revision 38-day Grammar Challenge berasaskan buku ini. Oke? Dan soalannya lain. Dan kemarin, semalam, saya telah melancarkan kelas online pertama. The first, kumpulan pertama. Ada sekumpulan yang menyertai kursus ini. Dan saya rasa saya gembira sebab kami ada banyak interaksi dan komunikasi dalam kelas tersebut. Masing-masing bercakap-cakap, memberi jawaban. Ada kita panggil active participation, penyertaan yang aktif. Hampir semua, kalau saya panggil terus jawab, baca ayat. Dan ada juga yang coba berbual-bual dalam bahasa Inggris. So saya rasa sungguh gembira dan saya amat minat mengajar kelas semalam. Dan untuk kelas-kelas yang akan datang saya rasa saya akan berasa sungguh gembira juga. Sebab semua dari pelosok yang berlainan di seluruh Malaysia. Dan kami semua berjumpa di dalam keadaan virtual dalam
komputer. Jadi kami satu keluarga dari negeri-negeri yang berlainan, sehingga ada di Sabah, di Kedah, Pulau Pinang, Johor, Kuala Lumpur, Seremban, ramai yang menyertai. Dan kami semua sangat gembira, ketawa-ketawa. Mereka masing-masing memberi jawaban. Ada juga yang membuat keterangan untuk kelas. Dan saya berasa mereka sangat minat dan bermotivasi. Jadi kelas ini saya sangat gembira untuk menjadi guru mereka. Dan saya akan melancarkan online kelas kedua. Essay writing class ini lebih khusus untuk pelajar-pelajar atau sesiapa yang menduduki peperiksaan SPM pada awal tahun 2021 Januari. Kelas ini khusus kepada pengajaran karangan. Bagaimana menulis karangan, saya akan ajar. So, online kelas yang kedua ini akan bermula pada November 24 dan habis pada 29 Desember. Jadi sesiapa yang ingin menyertai, silalah WhatsApp kepada saya 01778-299 untuk mendapatkan maklumat. Okey, dan kalau ingin menyertai, sekarang juga register. Sebab apa? Asal saya sudah sampai ke jumlah pelajar yang saya mau, terus saya tutup. Okey, jadi kalau kamu ingin maklumat, silalah WhatsApp kepada saya atau anak-anak kamu. Okey, saudara mara kamu. Baiklah, setakat ini sahaja. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan terima kasih kerana menonton video saya. Jangan lupa membuat kerja rumah. Okey, bye.